teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم. You came to me in that hour of need,
When I was so lost, so lonely, you came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada pagi ini? Sihat semuanya? Minggu lepas kita tak ada kuliah kan? Jadi hari ini dah cuti seminggu, okey lah kan? Betul tak? So hari ini kita kembali untuk seperti biasa membincangkan kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah, yang mana kita akan membincangkan sambungan berkenaan dengan ekspedisi yang telah diamanahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada siapa? Kepada panglima perangnya Khalid ibn Al-Walid untuk menakluki wilayah Iraq. Okay, so kita cuti minggu lepas, masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu sebelum kita cuti?
Macam mana? Ingat tak apa yang kita bincangkan? Kita bincang tentang apa, Muslimah? Kalau ingatlah ya. Okey. Alhamdulillah Kak Mas sihat. Alhamdulillah. Kak Mas ingat tak kita bincang tentang apa? Sebelum saya cuti hari tu. Kalau Kak Mas ingat, tulis Kak Mas di ruangan komen. Bincang tentang apa? Senyap je Kak Mas. Ke tengah buka buku. Mana seminggu tak ingat dah Ustazah. Apa dah. Minggu lepas dah cuti, saya pun tutup buku. Okey lah. Nak buat macam mana ya? Tutup buku. Ustazah pun tutup buku juga sebenarnya. Okey, baik Muslimah. Pada hari ini kita akan menyambung perbincangan yang masih lagi di tempat yang sama, iaitu di wilayah Iraq. Sebab kita kalau kita lihat kepada bahagian yang keempat ini, kita membincangkan berkenaan dengan penaklukan di negeri Iraq pada fasa yang pertama. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar radhiyallahu an telah memberikan tugas ini kepada Khalid ibn al-Walid untuk menjadikan negeri Iraq itu sebagai antara tempat yang ditakluki oleh kerajaan Islam Madinah pada masa itu. Maknanya untuk meluaskan dakwah, untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk yang berada di kawasan tersebut. Jadi pada minggu lepas, yes, perang di Iraq, betul Kak Mas. Tapi ada satu peperangan namanya. Peperangannya apa? Lambat Kak Mas. Tak apalah, nanti saya beritahu apa. Kalau dah ingat, letaklah di situ ya. Kalau tak ingat, tak apa. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk kepada satu lagi peperangan yang dilaksanakan ataupun yang diketuai oleh Khalid ibn al-Walid. Cuma dalam peperangan ini, bagi saya lah, ia merupakan satu peperangan yang kita kata ia menyambung peperangan yang berlaku pada minggu lepas, pada peperangan yang lepas, iaitu perang Zatus Salasil. Ya, perang Zatus Salasil yang kita bincangkan, yang mana tenteranya diikat dengan rantai, sebab tu nama peperangan ini dipanggil sebagai Zatus Salasil. Tapi kemudian akhirnya kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Dan pada hari ini, iaitu pada halaman 149 kita ya Muslimah, pada hari ini kita akan sambung. Kita panggil sebagai satu kesinambungan lah daripada peperangan yang telah berjaya dimenangi oleh tentera muslimin pada masa itu. Jadi pada hari ini kita ada peperangan yang namanya peperangan Al-Madhar. Ya, peperangan Al-Madhar yang mana kita akan mulakan perbincangannya pada halaman 149. Okey, 149. Ya, terima kasih Wan Anis di atas jawapan diberikan. Perang Zatus Salasil. Betul. Baik. Jadi di sini pada hari ini tentang peperangan Al-Madhar pada halaman 149, kita dapati ia berlaku pada bulan Safar 12 Hijrah. Ya, peperangan ini berlaku pada bulan Safar 12 Hijrah. Disebut juga perang Athani. Perang Athani. Okey. Athani tu macam perang kedua kalau saya sebut tadi salah lah dia punya cara bacaan tu. Disebut juga perang Athani. Okey, sungai. Thani ni maksudnya sungai lah yang terdapat ataupun yang disebutlah di kawasan tempat berlakunya peperangan ini. Ya, kalau kita rujuk Muslimah dalam kitab kita pada muka surat 149 di situ, kita baca sedikit ya perenggan yang di atas itu, disebutkan begini. Tidak berapa lama kemudian, iaitu selepas selesainya peperangan apa tadi? Zatus Salasil. Ya, setelah selesai peperangan tersebut, yang mana tepatnya pada bulan Safar 12 Hijrah, disebut sekali lagi di sini, tercetusnya kembali peperangan Al-Madhar yang disebut juga dengan peperangan Athani,
yang ertinya sungai. Jadi Al-Thani itu maksudnya ialah sungai. Jadi di sini ada pendapat daripada Ibn Jarir. Ya, Ibn Jarir dia berpendapat begini. Dia kata kebiasaannya kalau kita rujuk dalam kitab kita, kebiasaannya pada waktu itu orang-orang selalu berkata, orang ramai selalu berkata, dalam bulan Safar ini akan terbunuh setiap penguasa yang congkak dalam kitab kita lah, saya gunakan perkataan yang ada dalam kitab, di tempat bertemunya sungai-sungai. Maknanya begini, kalau kita rujuk kepada pendapat Ibn Jarir lah, ini kita panggil sebagai dia punya teori kenapa berlakunya peperangan ini kan. Beliau kata kebiasaannya orang kata kalau pada bulan Safar ini dia akan, bila ada penguasa yang congkak tu maksudnya dia sombong. Kita pun dah bincangkan pada minggu lepas, raja ataupun panglima perang yang mengetuai peperangan Dhatus Salasil, bagaimana keadaan dia? Dia bongkak kan? Dia sombong bukan? Bukankah raja itu tewas di tangan Khalid? Jadi di sini kita sambung perbincangan berkenaan dengan mereka yang sombong, mereka yang bongkak, yang menjadi penguasa, iaitu pemerintah pada masa tersebut. Jadi di sini Ibn Jarir kata apa? Kebiasaannya lah dia kata, pada bulan Safar ni akan terbunuh penguasa yang bongkak, yang sombong di tempat bertemunya sungai-sungai. Mungkin itu kebiasaan yang berlaku lah di tempat Iraq. Wallahu a'lam lah. Cuma ini pendapat dia yang terdapat juga dalam kitab kita yang saya kongsikan juga di sini menurut kepada pendapat Ibn Jarir. Jadi persoalannya sekarang ini, bagaimana tercetusnya peperangan ini yang kita panggil ia sebagai satu kesinambungan ataupun peperangan yang berlaku, kita panggil dia bersambung daripada perang Dhatus Salasil kepada perang Al-Madar. Ya, sebenarnya begini Muslimah. Ketika Khalid ibn Al-Walid dia merancang untuk menyerang Hormuz kan dalam peperangan Dhatus Salasil, Hormuz dia sempat menghantar surat. Dia kirimkan surat kepada Ardishir dan juga Shira. Ni kedua-duanya merupakan pemimpin juga, penguasa di kawasan Iraq. Jadi dia minta bantuan kepada mereka berdua ni lah, merupakan mungkin kita panggil saja members dia, penguasa-penguasa yang sombong ni daripada kawasan Iraq itu juga. Jadi cuba lihat pada perenggan kita yang kedua di sini Muslimah. Disebutkan begini kepada kita. Peperangan ini terjadi kerana Hormuz telah mengirim surat kepada Ardishir dan Shira tentang kedatangan tentera Khalid menuju dirinya setelah bertolak dari Yamamah. Maknanya ketika Khalid dalam perjalanan untuk menuju menyerang Hormuz pada masa itu, dia sempat menghantar surat kepada kedua-dua orang ini untuk mendapatkan bantuan daripada mereka. Jadi ketenteraan yang dia miliki dalam peperangan Dhatus Salasil itu lebih kuat daripada apa yang dia ada. Sedangkan kalau kita rujuk kepada perbincangan kita yang lepas, kita dapati peperangan ataupun ketenteraannya dalam peperangan Dhatus Salasil itu bukan sedikit jumlah ketenteraannya, ramai sangat. Tapi dia masih lagi minta bantuan daripada Ardishir dan juga Shira dalam kes ini. Kemudian kita dapati maka pada masa itu apabila Hormuz dia minta bantuan daripada kedua-dua mereka, jadi mereka pun menghantar bantuan ketenteraan. Jadi Ardishir dan Shira mereka berdua ni hantar bala bantuan, maksudnya bala tentera ni kan, untuk menjadi pelengkap kepada ketenteraan yang ada ataupun jumlah ketenteraan yang ada dalam peperangan Dhatus Salasil. Mereka menghantar bantuan ketenteraan ini bersama dengan seorang panglima. Panglima ini panglima yang hebatlah pada masa itu, yang bernama Qarin bin Kiryanis. Nama dia Qarin, bukan Qarin yang kita faham tu jangan salah, dia Qarin mana, bukan. Tapi ni nama dia Qarin bin Kiryanis. Jadi Muslimah, masalahnya sekarang, tentera ini mereka tak sempat. Tentera yang dihantar oleh Ardishir dan Shira,
untuk membantu Hurmuz itu tadi tak sempat. Sampai di tempat kejadian untuk membantu mereka. Tahu-tahu je tentera muslimin sudah menang dalam peperangan Zatus Salasil dan Hurmuz sudah terbunuh pada masa itu dalam peperangan tersebut. Jadi mereka ni tak sempat untuk membantu dalam peperangan yang pertama tu tadi yang berlaku. Jadi sekarang sebab itu dia tercetusnya peperangan yang lain di tempat yang lain kerana adanya tentera yang dipimpin oleh Qarin bin Kiryanis. Namun kita lihat begini, ya, kalau kita rujuk pada perenggan kita yang ketiga di bawah itu, kita dapati begini. Sebelum bala bantuan ini sampai ke Hurmuz, ya, ternyata seluruh pasukan Hurmuz telah dikalahkan sebagaimana yang telah kita sebutkan ataupun yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Iaitu Hurmuz terbunuh dalam peperangan tersebut yang akhirnya kemenangan berpihak pada tentera muslimin kerana apa? Tenteranya ramai yang lari. Apabila mereka melihat panglima perang mereka yang Hurmuz itu sudah terbunuh. Bahkan kalau kita dapati dalam peperangan itu ada dua side, maksud ada dua bahagian dalam ketenteraannya yang dipimpin oleh Qubaz dan Anushajan pada masa tersebut. Qubaz dan Anushajan yang ditugaskan oleh Hurmuz untuk menjadi panglima perang pada bahagian kanan dan kiri ketenteraannya juga sempat melarikan diri apabila mereka melihat Hurmuz berjaya dibunuh oleh Khalid pada masa itu. Kan? Jadi di sini apabila tentera pihak musuh mereka lari daripada peperangan Zatus Salasil, Qarin yang dalam perjalanannya untuk memberikan bantuan kepada mereka ini, dia sempat bertemu dengan tentera-tentera yang lari itu tadi. Ya, jadi dia pun memintalah, okey, baki pasukan ini yang lari itu tadi kan, yang terselamatlah dalam peperangan Zatus Salasil untuk bergabung dalam pasukannya. Okey, jadi kita lihat begini. Penerusan cerita ataupun kesinambungannya daripada peperangan Zatus Salasil inilah apabila berlaku gabungan tentera daripada tentera Zatus Salasil yang berjaya melarikan diri dan tentera Qarin yang nak bantu mereka dalam peperangan awal itu tadi. Tapi bila Qarin lihat mereka ni dah lari dan sebagainya, di sinilah berlakunya penggabungan antara tentera Zatus Salasil yang berjaya melarikan diri dengan pasukan yang baru sampai ke tempat yang diinginkan. Jadi muslimah, kita lihat begini jalan cerita dia. Qarin dia bertemu dengan baki tentera yang lari itu tadi. Kemudian bila dia pujuk, dia beritahu kan kepada mereka yang lari ni untuk bergabung dengan dia, maka mereka bersetuju untuk bergabung dengan Qarin. Tujuannya apa? Bagi menyerang balas tentera Khalid ibn al-Walid yang masih lagi berada di Iraq pada masa itu. Jadi gabungan tentera antara tentera Zatus Salasil yang berjaya melarikan diri ini dan pasukan tentera Qarin, kedua-dua tentera ini mereka pun bergerak menuju ke sebuah tempat bernama Al-Madhar. Sebab itu kita dapati dalam perbincangan kita ini peperangannya dinamakan sebagai Perang Al-Madhar kerana tercetusnya peperangan di tempat tersebut. Dan kita dapati pasukan ini iaitu pasukan tentera Perang Al-Madhar, iaitu tentera musuh kan, di sayap kanan dan kiri pasukan diketuai oleh Qubaz dan Anushajan. Jangan lupa muslimah, Qubaz dan Anushajan, mereka berdua juga dalam peperangan Zatus Salasil merupakan panglima tentera yang telah ditempatkan oleh Hurmuz di sayap kanan dan kiri pasukannya. Jadi kedua-dua mereka pada masa itu, saya ulang kembali, mereka sempat melarikan diri bukan? Ya, mereka sempat melarikan diri. Apabila mereka sempat melarikan diri dan seterusnya bergabung dalam pasukan tentera Qarin, Qarin pun melantik mereka untuk menjadi panglima perang bagi
pasukan tenteranya di bahagian kanan dan kiri. Masih lagi hikmatnya diperlukan sebagai panglima perang. Okey, kemudian Khalid ibn Al-Walid, dia mendapat tahu tentang apa yang telah di-plan lah, yang telah dirancang oleh Qarin bersama dengan Qubaz dan Anu Syajjan ini. Yang mana mereka bergerak menuju ke Al-Madar. Jadi bila Khalid ibn Al-Walid, dia dapat tahu tentang perjalanan pasukan tentera ini kan menuju ke sebuah tempat bernama Al-Madar. Dia pada masa itu pun dia cepat-cepat. Dia settlekan urusan harta rampasan perang yang telah beliau dapatkan daripada peperangan apa? Dhatus Salasil. Dia cepat-cepat settlekan, cepat-cepat uruskan untuk apa dia bergerak menuju ke Al-Madar bagi bersemuka dengan pasukan tentera ini. Yang mana tujuan mereka ialah untuk menyerang tentera Khalid ibn Al-Walid yang masih lagi berada di wilayah Iraq ya pada masa itu. Jadi kita dapati begini, Khalid ibn Al-Walid dia pun kan dia mana tadi? Dia pun menghantar Al-Walid ibn Uqbah. Ya, kalau kita lihat pada perenggan kita yang ketiga pada muka surat 149 di situ Muslimah, di baris yang terakhir pada perenggan yang ketiga, disebutkan bahawa Khalid ibn Al-Walid setelah dia settlekan urusan harta rampasan perang di dalam peperangan Dhatus Salasil, dia pun mengutuskan Al-Walid ibn Uqbah pergi ke Madinah untuk beritahu kepada Abu Bakar radhiyallahu an tentang apa yang berlaku di sana. Yelah dulu tak ada WhatsApp Muslimah ya, tak ada WhatsApp, kita boleh tak payahlah nak hantar orang ni kan, kita boleh WhatsApp, boleh email ke apa kan, tak ada telefon ke apa, dulu tak ada, jadi perlu hantar satu utusan bagi memberikan kabar apa yang berlaku ataupun memberikan laporan tentang kita panggil peperangan yang bakal berlaku di wilayah tersebut. Jadi di sini Khalid dia menghantar Al-Walid ibn Uqbah untuk membawa laporan mengenai musuh, lalu dia pun bertolak ke Al-Madar. Ya, dia bertolak ke Al-Madar untuk bertembung dengan tentera Qarin itu tadi. Baik. Apabila sampai di sana Muslimah, Khalid ibn Al-Walid bersama dengan pasukan tentera muslimin sampai di kawasan Al-Madar. Kita dapati berlaku peperangan yang dahsyat antara kedua-dua tentera ini. Tentera muslimin dan juga tentera Qarin yang merupakan pihak musuh ya pada masa itu. Jika kita lihat pada perenggan kita yang keempat di dalam muka surat 149 di sini, diceritakan begini. Sampai di sana terjadilah peperangan yang dahsyat ya, peperangan yang begitu dahsyat yang mana pertama sekali Qarin ini dia mengajak Khalid ibn Al-Walid untuk berperang one to one dengan dia. Sama macam Hormuz. Sebab mereka ni di kalangan penguasa yang sombong. Okay, di kalangan orang-orang yang rasa diri mereka hebat. Jadi bila sampai tu, aku nak tunjuk aku ada power, aku nak tunjuk aku panglima perang yang hebat. Kan? Sama macam Hormuz dalam peperangan Dhatus Salasil yang dah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Jadi di sini, Qarin dia juga mengambil pendekatan yang sama. Sampai di tempat Al-Mazar, kemudian tentera Khalid ibn Al-Walid juga sampai, dia nampak tentera pihak daripada kaum muslimin ini yang merupakan musuh dia pun ajak kepada Khalid untuk kita beradu, tu tadi kan, untuk kita bertanding. Jadi Khalid langsung menyambutnya. Khalid dia, fine, dia tak kisah nak lawan sebab kita pun tahu Khalid ibn Al-Walid dia bukan tentera perang yang begitu pemberani. Dia bukan calang-calang orang, sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an mengutuskan beliau sebagai seorang panglima perang bagi misi ini. Kerana keberanian dia yang dia sanggup mati kerana Allah. Khalid ibn Al-Walid bukan sebab dia ni perang kerana nak tunjukkan kehebatan dia sebagai seorang panglima tau Muslimah. Khalid ibn Al-Walid dia ni adalah orang yang pergi berperang jihad fisabilillah kerana apa? Kerana Allah. Bukan calang-calang orang. Jadi bila Qarin ini dia ajak bertanding, tadi kan Khalid ibn Al-Walid, okay fine, aku no hal, dia kata kan, okay nak perang, nak beradu tanding, okay jom
kita. Dia pun menyambut apa yang diajak oleh qarin itu tadi. Namun kita lihat di sini, ada seseorang dari amirnya, iaitu kita panggil sebagai salah seorang di kalangan pasukan tentera muslimin yang bernama Maqil ibn al-A'sha bin An-Nabash, yang sangat pemberani juga telah mendahului Khalid dan berhasil membunuh Qarin. Tak sempatlah nak berlawan tu kan. Saya pun tidak mengetahui bagaimana cara Maqil ini dia membunuh ataupun dia sempat membunuh Qarin itu tadi. Cuma dalam teks ini, sebab saya pun cubalah rujuk pada kitab asalnya, tak diceritakan dengan lebih lanjut bagaimana peristiwa itu berlaku secara detailnya. Yang di sini disebutkan hanya bagaimana Khalid dia tak sempat untuk berlawan dengan Qarin tadi yang sombong. Kerana apa? Belum sempat mereka bertanding. Di sini ada seorang panglima ataupun ada seorang tentera yang bernama Maqil, dia terlebih dahulu telah membunuh Qarin. Ya, dia sempat membunuh Qarin. Jadi tadi saya kata, dalam peperangan Al-Madar, ketuanya ialah Qarin. Ya, kemudian di sayap kanan dan kiri pasukannya ada siapa? Ada Qubas dan juga Anushajan. Bermakna panglima perang di pihak musuh terdiri daripada 3 orang panglimanya. Baik, kita lihat begini Muslimah. Ada 3 panglima tentera musuh. Ya, maksud panglima perang lah dalam pihak tentera musuh ini. Ada 3 orang yang diketuai oleh Qarin. Qarin tadi dia nak berlawan dengan Khalid, tapi tak kesampaian lah. Kerana apa? Berjaya dibunuh oleh Maqil bin al-A'sha bin Nabash. Dan kita dapati kedua-dua panglima perang yang telah beliau tempatkan di sayap kanan dan kirinya yang diketuai oleh Qubas dan Anushajan juga berjaya ditewaskan oleh tentera muslimin, yang mana kalau kita rujuk dalam kitab kita, ya, lihat kepada muka surat yang berikutnya Muslimah, pada muka surat 150 disebutkan bahawa Qubas berjaya ditewaskan oleh Adi ibn Hatim, manakala Anushajan di dalam peperangan ini berjaya ditewaskan oleh Asim. Kedua-dua mereka ini sebenarnya terselamat bukan dalam peperangan Zatus Salasil, tapi nak sangat mati ni. Okay. Nak sangat mati ya, begitu join pula dalam peperangan ini, akhirnya matilah mereka dalam peperangan Al-Madar, yang mana berjaya dibunuh oleh Adi ibn Hatim dan juga Asim di dalam peperangan ini. Baik, apabila ketiga-tiga panglima musuh, iaitu kita panggil sebagai orang kuat dalam ataupun dalam pasukan tentera musuh, telah mati, dibunuh oleh tentera muslimin, agak-agak apa yang berlaku pada pasukan tentera musuh ni? Mereka tak lain lah, bila mereka nampak tiga-tiga dah berjaya dibunuh, kan? Akhirnya lari lintang pukang pasukan tentera Qarin. Ya, pasukan tentera Qarin yang telah dihantar ataupun dikirimkan oleh Ardishir dan juga Shira itu tadi. Mereka lari. Dalam keadaan mereka lari itu tadi, mereka pun dikejar oleh tentera muslimin, yang akhirnya pada waktu itu kita dapati tentera Khalid ibn al-Walid berjaya menewaskan 30,000 pasukan tentera ataupun 30,000 orang lah tentera di pihak musuh pada masa itu. Dan disebutkan dalam kitab kita ya, pada muka surat 150, itu dia kata begini, dan banyak dari mereka yang hanyut di sungai. Ya, banyak di kalangan mereka yang hanyut di sungai, iaitu tentera pihak musuh yang tewas itu tadi, yang terbunuhlah dalam peperangan ini. Baik, jadi kita lihat begini Muslimah. Apabila senang kita nak ringkaskan cerita ini begini. Pihak musuh kalah dalam peperangan Al-Madar. Ya.
dan kemenangan berpihak pada pihak tentera muslimin yang diketuai oleh siapa tadi? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, dia menetap di Al-Mazar pada masa itu untuk seketika lah bagi dia settlekan pembahagian harta rampasan perang, dan kemudiannya kemenangan dan harta rampasan perang yang 1/5 itu telah diperuntukkan kepada kerajaan Islam Madinah, dibawa ke Madinah bersama dengan berita kemenangan untuk disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka yang ditugaskannya untuk membawa berita kemenangan itu, Khalid ibn al-Walid minta supaya Sa'id ibn an-Nu'man, Sa'id ibn an-Nu'man untuk membawa berita tersebut yang beliau merupakan saudara kepada Bani Adi ibn Ka'ab, bagi memberitahu kepada Khalid ibn al-Walid berkenaan dengan kemenangan mereka dalam peperangan Al-Madar. Jadi yang di bawah itu boleh baca sendirilah ya Muslimah. Saya pun tak nak baca seterusnya sebab itu merupakan satu kita panggil bagaimana Khalid ibn al-Walid dia settlekan ataupun dia uruskan pembahagian harta rampasan perang di dalam peperangan ini yang telah mereka peroleh, kan, bagaimana dengan kaum petani di tempat tersebut, adakah Khalid ibn al-Walid ambil hartanya. Itu kita dah bincangkan juga pada sesi yang lepas, bahawa di kalangan kaum petani mereka sanggup membayar jizyah, iaitu kita panggil sebagai senang kata tax lah, supaya harta mereka tidak dirampas dan mereka juga tidak terlibat dalam peperangan. Maka sebab itu di kebanyakan ataupun hampir keseluruhan kaum petani yang terdapat di Al-Mazar tidak diusik lah, tidak dikacau harta bendanya oleh Khalid ibn al-Walid. Dan dalam masa yang sama mereka juga bersetuju untuk meletakkan janji setia mereka kepada kerajaan Islam Madinah. Jadi Khalid ibn al-Walid biarkan sahaja harta ataupun hasil tanaman yang ada pada mereka. Cuma di sini Muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada peperangan ini? Maknanya kita dah habis dah bincang berkenaan dengan peperangan Al-Madar, dan Ustazah pun tak nak bincang panjang-panjang ya, sebab nak masuk pada peperangan Al-Walajah itu saya rasa kita masuklah pada minggu depan. Jadi di sini yang pentingnya kita nak ambil apakah pengajaran yang boleh kita manfaatkan daripada peristiwa ini, okey, ataupun daripada peperangan ini. Baik, ada satu saja yang ingin saya ketengahkan berkenaan dengan pengajaran yang boleh kita ambil dalam peperangan ini, iaitu, kita lihat di situ, berikan bantuan dalam urusan kebaikan. Kita ni Muslimah, bila kita nak berikan bantuan, pastikan bantuan yang kita berikan, kita tahu untuk apa kita berikan bantuan itu tadi. Adakah ia menyumbang kepada kebaikan ataupun kejahatan? Mana poin yang saya dapat daripada pengajaran ini? Tadi, kalau saya nak kaitkan dengan perbincangan kita pada hari ini Muslimah, kita lihat begini. Pada awalnya Hormuz dalam peperangan Zatus Salasil, dia meminta bantuan kepada Ardishir dan juga Shirah untuk menentang pihak musuh, bukan? Iaitu tentera muslimin lah bagi mereka pihak musuh. Dan di sini, Ardishir dan Shirah, mereka berikan bantuan lengkap bersama dengan panglima perang mereka yang bernama Qarin. Kan? Qarin bin Kiryanis itu tadi. Qarin bin Kiryanis, dia bukan calang-calang panglima perang. Sebab itu, dia diutuskan untuk mengetuai tentera yang merupakan tentera bantuan kepada Hormuz dalam peperangan itu, iaitu perang Zatus Salasil. Tapi sayangnya kita dapati tak kesampaian, bukan? Yang akhirnya ianya mencetuskan peperangan ini, iaitu peperangan Al-Madar. Namun kita dapati juga peperangan ini akhirnya menunjukkan kekalahan berada di pihak tentera musuh, iaitu di pihak Qarin yang telah diutuskan sebagai bantuan kepada Hormuz. Jadi kedua-dua peperangan ini tidak mendatangkan apa-apa hasil yang bermanfaat kepada Ardishir dan juga Shirah.
pada masa itu. Jadi, saya nak kata gini Muslimah. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, ada orang yang datang kepada kita yang mana mereka memang minta bantuan kepada kita. Tapi adakah setiap orang yang datang mintakan bantuan untuk diri mereka itu, kita perlu bantu? Tak. Saya kata tidak. Kerana apa? Kita perlu periksa terlebih dahulu. Bantuan yang nak kita berikan kepada dia itu tadi, adakah betul-betul ia berikan manfaat pada diri kita? Bukan saja kata kena lihat kalau ada kepentingan baru. Bukan kepentingan ni maksudnya. Maksud saya manfaat ini ialah adakah ianya membawa kepada kebaikan ataupun tidak. Okay, adakah bantuan itu bawa kebaikan ataupun tidak? Betul tak? Contoh kita lihat gini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah kata apa? Dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang kedua, pegang baik-baik muslimah ayat ini. Ya, menjadi peringatan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang saling bantu-membantu. Betul? Allah perintahkan kepada kita agar menjadi seorang muslimah yang saling membantu antara satu dan yang lain. Tetapi ada syaratnya ataupun kita kata ada pengkhususannya yang perlu kita perhatikan sebelum kita menjadi seorang yang saling bantu-membantu antara satu dan yang lain. Sebab begini, Allah pesan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu saling bertolong-tolongan, iaitu saling bantu-membantu untuk membuat kebaikan dan takwa. Ya, maksudnya Allah perintahkan kepada kita untuk kita menjadi seorang insan yang saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Betul? Itu kita tidak nafikan. Tapi jangan lupa, Allah perintahkan kepada kita untuk bantu itu tadi dalam urusan albir wat taqwa. Iaitu dalam urusan untuk kita buat perkara-perkara yang baik dan juga hal yang menyumbang ke arah ketakwaan. Dan di sini Allah larang kita berikan bantuan pada perkara apa? Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan jangan kalian berikan bantuan pada hal-hal yang dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan. Wal 'udwan ini kalau kita nak terjemahkan dalam kata yang lain, hal-hal yang boleh bawa kepada permusuhan. Dan Allah pesan di sini, wattaqullah, jadilah kalian orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Jangan lupa tu, ya muslimah, di akhir sekali Allah pesan pada kita, ingat, sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Allah maha berat azab siksanya bila kita melibatkan diri kita untuk membantu dalam hal yang dosa, maksiat dan juga membawa kepada permusuhan. Nak tolong orang lain boleh. Bahkan itu yang dianjurkan dalam agama kita, itu yang diperintahkan oleh Nabi kita. Bantu orang lain, keluarkan dia dalam kesusahan. Tetapi kena ingat muslimah, kita ni bila nak bantu dia tu, adakah betul-betul ia boleh menyumbang kepada kebaikan dan juga ketakwaan, atau dengan penglibatan kita ia boleh membawa kepada kemaksiatan lebih besar dan juga membawa kepada permusuhan. Sebab kadang-kadang kita ni bila tolong orang kan, ni mengeluh pula ya Ustazah ni. Kadang-kadang adalah mungkin kawan kita muslimah yang lain kan jumpa kita, kata, kau nak tolong tak aku ni? Apa dia, tolong apa? Aku nak kenakan member seorang tu. Nak kenakan, nampak ya? Aku nak kenakan member seorang tu. Kita bukan tu, bagus tu idea kau. Aku pun memang dah lama nak kenakan dia. Nampak tak? Aku pun memang dah lama nak kenakan dia. Jomlah. Okey, kawan tu kata, jom, join the club. Kita sama-sama kenakan dia. Nampak tak? Kita nak kenakan kawan kita yang kita tak suka. Kawan kita yang kita tak puas hatikan tu sangat. Biar padan muka dia. Ini kadang-kadang kita ni. So kawan kita ajak kita tolong.
dalam hal yang sedemikian. Ini saya bagi contoh, muslimah jangan buat. Ya, saya bagi contoh sahaja nak supaya faham. Kita jangan buat hal-hal yang saling bantu-membantu ke arah kemaksiatan dan juga permusuhan. Kita pun ajak orang A, B, C. Kita A, B, C ni yang diajak itu tadi, adakah perlu kita menyumbang kepada kemaksiatan dan permusuhan itu tadi? Kalau kita tahu kawan itu dia ajak kita, kan dia nak kita tolong dia untuk kenakan orang lain, adakah kita perlu untuk sama-sama join the club? No, saya kata. Tak. Kita tak boleh untuk join the club itu tadi. Kan? Tak perlu. Sebab apa? Ia dosa. Sebab member tu tadi nak kenakan member dia. Dan kita pun memang dah lama dah sakit hati dengan member tu tadi. Kita pun nak join sekali untuk sakitkan hati dia. Tak boleh begitu, muslimah. Jadi kalau hal yang sedemikian, wajib kita ini keluarkan diri kita agar kita jadi bala bantuan, ataupun kita jadi sumber yang memberi bantuan kepada kawan yang nak kenakan kawan tu tadi. Keluarkan diri kita. Jangan ambil pot. Senang orang katakan, jangan ambil pot. Jangan kita sibuk-sibuk. Okeylah, kalau kita dengar, kita seharusnya bila ada kawan kita nak buat, kita tak baik kau buat macam tu. Kan tak baiklah. Kita ni, ya memanglah kita tahu orang tu ada buat benda yang kita tak suka, yang memang kita nak kenakan dia. Tapi tak semestinya kita perlu kenakan dia balik. Tugas kita ialah menasihati kawan kita yang ajak kita untuk kenakan kawan dia. Tugas kita begitu supaya apa? Dia tak buat perkara yang jahat itu tadi, muslimah. Ya. Tapi kalau kita pula sama-sama jadi batu api, kan? Sebab tu banyak kali saya pesan gini, muslimah. Kita kalau orang perempuan tak boleh nak jadi batu permata, jangan jadi batu api, muslimah. Ya, bahaya jadi batu api ni. Ya, dah tak dapat jadi benda yang bernilai, jangan jadi benda yang tak bermanfaat dunia dan akhirat. Betul tak? Jadi batu api, bagus kau memang. Dia tu memang jahat. Memang kita wajib kenakan dia. Kita wajib kenakan dia kau. Memang bagus. Aku pun puas hati lah kalau kita sama-sama kenakan dia. Ini batu api namanya. Boleh ke sedemikian? Tak. Agama kita tidak mengajarkan hal yang begitu. Ya. So jangan jadi macam Ardishir dan Syirah tu tadi. Sibuk-sibuk bagi bantuan, kan akhirnya diri sendiri yang mendapat kekalahan. Betul tak? Diri sendiri yang mendapat malu dalam peperangan tersebut. So kita di sini, bila dalam hidup kita ni ada kes-kes yang begitu, minta kita bantu dalam hal-hal yang tak baik, saya kata. Bantu untuk hal perkara yang baik itu memang seharusnya, muslimah. Kita ke depan, kita tahu dia susah, kita perlu bantu. Yes, memang wajib. Kita datang ke depan. Kalau kita sendiri mampulah ya. Tapi kalau untuk urusan yang tidak mendatangkan manfaat dalam hidup kita, dunia dan akhirat, bahkan bawa kepada maksiat dan dosa, kita seharusnya menarik diri kita dalam hal yang begitu. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi ada pesan kepada para sahabat. Ya. Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi kata begini, muslimah. Dalam hadis itu, Nabi kata begini, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudara kamu, tolong saudara kamu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Nabi pesan begitu kepada para sahabat. Nabi suruh kita apa, muslimah? Tolong saudara kita yang dizalimi atau yang menzalimi. Ya? Yang zalim atau yang dizalimi. Zaliman atau mazluman. Jadi, para sahabat ini bila mereka dengar ungkapan kata Nabi itu tadi, Nabi suruh kita tolong orang yang zalim dan juga orang yang dizalimi. Kenapa sedemikian pula? Hairan mereka ni. Lalu apa pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi SAW bila mereka mendengar apa yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka? Di sini muslimah, mereka tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haza nasartuhu mazluman, fakaifa ansuruhu idza kana zaliman. Mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, yang dizalimi jelas akan kami tolong. Betul tak? Kita bila orang yang dizalimi, kita lihat orang yang dizalimi, orang yang dianiaya, jelas jika dia minta bantuan kepada kita, dan dalam keadaan yang kita mampu,
ya ikut kepada kemampuan kita untuk bantu dia, kita akan bantu dia muslimah. Sebab apa? Dia adalah orang yang dizalimi. Tapi persoalannya di sini, mereka tanya kepada Nabi, lantas bagaimana kami menolong jika dia adalah orang yang zalim? Dia yang berbuat zalim. Takkan kita nak tolong dia sebab dia orang yang buat zalim? Nabi pun berikan pencerahan kepada para sahabat di atas statement yang Nabi keluarkan di awalnya itu tadi. Apa kata Nabi kepada mereka? Bagaimana kita nak bantu orang yang zalim? Bagaimana sekarang kita ni muslimah nak bantu orang yang buat zalim ni? Yang seharusnya kalau ikut pada logik akal kita, kenapa kita nak bantu dia? Dia dah buat zalim. Kita tak seharusnya side pada dia. Betul? Tapi di sini Nabi ajarkan kepada kita bagaimana caranya. Nabi kata begini kepada kita muslimah. Tahjuzuhu tamna'uhu minaz zulmi fadhaka nasruhu. Nabi kata kepada kita, jika kamu menghalanginya dari kezalimannya, maka itulah cara kamu menolongnya. Jelas ya? Bila kita tahan, kita halang kawan kita yang nak kenakan member dia tu tadi kan, bermakna kita sendiri dah bantu dia untuk dia jadi orang yang baik, untuk dia jadi muslimah yang salihah. Jangan buat perkara yang zalim. Itu cara kita bantu teman-teman kita yang nakal ni muslimah. Ya, cara kita bantu mereka ialah kita halang dia. Kita berikan nasihat kepada dia. Itu juga yang tadi saya katakan. Kalau ada kawan kita yang ajak kita buat perkara-perkara yang tidak baik, tugas kita bukan bantu dia untuk buat perkara yang tak baik itu tadi. Tapi di sini bertepatan dengan apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Cara kita nak bantu dia bukan kita join untuk bantu dia tadi buat benda yang tak baik. Tapi tugas kita nak bantu dia ialah kita halang dia agar jangan buat perkara yang tidak baik itu tadi. Baru cantik kehidupan kita bersosial di dalam hidup ni kan. Baru cantik. Kita saling bantu-membantu ke arah perkara yang baik dan ketakwaan. Sebab begini muslimah, bila kita bantu kawan kita tu tadi agar jangan buat benda yang tak baik, bermakna kita sendiri dah bawa diri kita dan juga kawan kita agar masuk kepada satu sudut yang lain, iaitu perkara yang baik. Tadi Allah kata, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bawa diri kita, kita bawa member kita tadi tu kan yang nak buat jahat tadi, lalu kita cegah dia jangan buat perkara itu, bermakna kita saling bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Betul tak? Kita saling bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Tapi jika sebaliknya, sayang sekali muslimah. Sebab apa? Kita bawa diri kita dan kawan kita itu sekali pada perkara-perkara yang maksiat, bahkan permusuhan. Jaga diri kita, jaga teman kita, jaga kita sesama muslimah ni muslimah. Ya, kita sesama kawan, kita ada kawan-kawan di sekitar kita, tak kiralah sama ada kawan ataupun saudara mara kita, ahli keluarga kita, yang seharusnya kita bantu ialah ke arah ketakwaan dan juga kebaikan, bukan kemaksiatan dan permusuhan. Bila kita saling jaga-menjaga antara satu dan yang lain, saya jaga diri saya juga jaga anda semua di luar sana, iaitu muslimah-muslimah yang saya kasihi. Bila anda ikuti kuliah ini dan saya kata jangan bantu orang lain pada hal-hal permusuhan, bermakna saya usaha untuk cegah. Kerana apa? Kita sesama muslim. Nabi kata apa? Tidak berimanlah kita apabila kita ini tidak saling mengasihi antara satu dan yang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kerana kita sayanglah, kita cegah orang lain agar jangan buat perkara yang zalim.
Kerana kita sedar kita adalah sesama Muslim. Sebab itu kita beritahu kepada kawan kita yang Muslimah itu tadi, jangan buat perkara-perkara yang tidak baik. Ya, so begitulah hidup kita. Saling bantu-membantu untuk hal-hal yang baik dan takwa. Jangan sesekali kita bantu dalam hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan dan kesihatan untuk kita bertemu pada kuliah kita yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kerana mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan ada keberkatan masanya di sana. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.